Salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan isu Najib lagi, yang mana saya baca kenyataan media ni yang melibatkan petition, yang mana 4 hari berlalu petition pengampunan untuk Najib belum capai 10,000 tanda tangan. Manakala dalam laman web yang sama, petition yang menolak Datuk Seri Najib ini tadi, yang mana inginkan Datuk Seri Najib ini kekal dalam penjara, berjaya mengumpul 1,100 tanda tangan dalam masa yang sama juga, iaitu 4 hari digerakkan. Jadi dia melebihi mencatatkan 10 kali ganda daripada satu lagi petition, iaitu petition yang hendak mengeluarkan Datuk Seri Najib ini daripada penjara. Yang menjadi persoalan saya mudah saja. Ahli UMNO ada 5 juta orang, hendak mengumpul petition 10,000, tidak ada. Jadi apa sebenarnya ini berlaku? Apakah ahli UMNO suka Datuk Seri Najib itu duduk dalam penjara? Jadi siapa pula yang merewang dalam PWTC apabila Presiden mereka buat penyembaan baru-baru ini? Adakah mereka ini diupah? Itu juga menjadi persoalan kita. Jadi di sini jelas kita tahu UMNO itu gah dengan namanya bahawa mempunyai keahlian yang ramai. Apabila saya sendiri pernah membuat kajian berkenaan dengan isu UMNO ini tadi, saya tanya kepada akar umbi yang di bawah ni, ahli UMNO yang menjadi ahli saja, tidak tahu tentang sangat politik ni. Mereka kata, saya ikut keluarga saya. Kebanyakannya seperti itu. Kalau contohnya, kita mempunyai keluarga, saya sebagai suami isteri, ada anak 5. Maka 5 anak saya ni jadi ahli UMNO apabila mereka membesar, kerana ikut saya, tetapi tidak tahu hala perjuangan sebenarnya. Yang mereka tahu, mereka akan sokong UMNO. Ini yang kebanyakan saya jumpa. Jadi isu yang ada dalam UMNO hari ini, yang saya sebenarnya tidak nak ambil tahu. Tetapi isu Datuk Seri Najib ni, apabila kita lihat 10,000 berbandingkan dengan 110,000 yang suruh Datuk Seri Najib ni kekal dalam penjara, jelas menunjukkan bahawa UMNO ni dia tidak ada perjuangan yang sebenarnya. Sebenarnya untuk mereka hendak kan pemimpin mereka ini berada di tempat yang sepatutnya, ataupun mereka nak memperjuangkan pemimpin mereka apabila salah ataupun betul ini tadi. Tidak ada. Kerana lantaklah kau sekarang dah masuk penjara, aku nak dapat jawatan yang tertinggi, aku nak conquer jawatan ini. Itu yang bahasa mudahnya yang kita nampak hari ini dalam UMNO ni. Jadi itu yang saya pernah perkatakan sebelum-sebelum ini. UMNO perjuangan dia tidak peduli. Kalau kawan kamu terjatuh dalam lubang, silakan naik sendiri. Saya nak naik ke atas, saya nak berjaya sendiri. Itu adalah sikap mereka. Ini hakikat yang kita lihat. Berapa ramai pimpinan UMNO yang jatuh. Contohnya yang kita boleh lihat dulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang mana yang lain lagi, Tengku Razali sendiri. Yang mana lagi, banyak lagi bekas-bekas Perdana Menteri kita yang ada. Mereka dah tak ambil peduli. Mereka kira bahawa apa kami dapat pula lepas ini. Kami pula yang nak memimpin. Jadi cara mereka adalah kerana didikan daripada pimpinan lama mereka, yang mana siapa yang dapat menjadi pemimpin UMNO ini tadi, mereka ada di atas, mereka akan mempertahankan kursi itu sampai mereka tidak lagi menjadi ahli politik, ataupun mereka dah pun meninggal baru selesai tugasnya dalam UMNO ni. Jadi mereka akan berebut jawatan itu, yang mana jawatan itu sudah terhad. Karena nak mendapat jawatan politik dalam UMNO ni, kita perlu menjadi ahli parlimen lah, ataupun menjadi adun, dan baru kita mendapat banyak jawatan-jawatan ini. Jadi kalau tidak, kau jadilah ketua cawangan semua itu. Jadi ini yang kita lihat dalam pimpinan UMNO ni tadi. Mereka berebut sesama sendiri, yang mana mereka dah tidak ada tempat, dan akhirnya mereka terpaksa membodek. Dan jadi apa yang berlaku dalam pimpinan ini tadi, mereka ini apabila tidak dapat naik, orang yang duduk di atas ni harus memberi makanlah kepada yang di bawah ni, yang duk lapar dekat bawah ni. Kerana mereka ini mengharapkan pimpinan atas mereka membantu mereka. Kerana mereka nak naik ke atas tetap boleh. Jadi mereka ini sebagai penggerak di bawah harus mendapat manfaat daripada pemimpin mereka. Jadi ini amalan dia yang sangat tidak baiklah kita lihat dalam parti politik. Kerana perjuangannya tidak ada. Jadi ini yang saya sebagai rakyat secara pribadi saya lihat. Mungkin saya salah, tetapi itulah yang saya lihat sebenarnya. Jadi untuk Datuk Seri Najib ini, kita lihat terbukti
Apabila partition seperti ini, mereka tidak berjaya lakukan dalam waktu 4 hari. Jadi tak gunalah meraung menangis dalam PWTC. Kalau benda macam ni pun kecil pun tak boleh selesai. Dulu kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita perjuangkan sehingga keluar. Jadi cara kita berjuang bagaimana? Kita bercerita dengan rakyat. Kita memberitahu rakyat hakikat sebenar. Dan akhirnya berjaya atau tidak, kita lihat gelombang rakyat itu berjaya. Dan akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, rakyat boleh percaya bahawa itu adalah disebabkan politik. Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk ke penjara disebabkan politik. Permainan politik. Yang mana kita tahu, hari ini UMNO sendiri terkena batang hidung sendiri. Mereka tidak mengakui bahawa mereka sebelum ini menggunakan badan-badan kehakiman, badan-badan kerajaan kita ini untuk menindas parti politik lain. Tetapi hari ini apabila terkena batang hidung pemimpin UMNO itu sendiri, mereka tidak dapat terima kenyataan bahawa mereka dulu mengamalkan hal yang sama. Jadi hari ini kekuasaan itu ataupun karmanya itu kena balik mereka. Mereka tak dapat terima. Hari ini juga kita tengok kes-kes mereka yang terlibat. Bagaimanapun nak fitnah VS, boleh. Tetapi ada asas mereka. Kalau mereka hari ini nak memfitnah VS secara buta tuli, saya rasa media-media yang ada ni UMNO dah tak boleh kawal kan. Dulu boleh UMNO mainkan media. Tetapi hari ini UMNO berada di persimpangan kerana kelajuan media ini membuatkan pimpinan-pimpinan muda daripada parti pembangkang, terutama PKL, DAP dan Amanah ini, begitu pantas sehingga kan apabila ada hujah-hujah yang kita lihat songsang ataupun dilihat sebagai memfitnah parti ataupun anggota parti, maka kita dengan cepat akan menjawab perkara-perkara ini. Jadi UMNO agak ketinggalan di sini, tetapi cara politik mereka dengan blogger-blogger mereka, dengan walaun-walaun mereka masih lagi di kancah politik yang lama, iaitu mereka mainkan isu-isu perkauman, mainkan isu-isu agama dan juga pembohongan yang tidak berfakta, yang mana apa yang mereka nak ulas itu tidak, orang kata tidak ada faktanya sama sekali, tetapi dia cuba mainkan sentimen yang membuatkan rakyat merasakan bahawa percaya atau tidak. Dan akhirnya fitnah-fitnah itu akan menjala dalam diri mereka. Jadi itu saja yang mereka mampu buat, yang mereka mampu ulas. Mereka tidak ada apa-apa pun. Jadi kita tengok pemuda UMNO yang begitu lantang memperjuangkan, memperceritakan isu-isu ini. Mana dia? Ini bukti yang jelas. Ini yang keluarkan media ini adalah Astro Awani, yang mana dia mengatakan bahawa 4 hari partition hanya tidak sampai 10,000. Jadi apa kerja pemuda UMNO? Apa gunanya Lobakmen selama ini? Memperjuangkan Datuk Seri Najib atas kertas, atas mereka punya blogger, atas mereka punya ni, wah, berdentang-berdentung. Hanya nak follower, tetapi untuk nak menggerakkan ni, nothing. Jadi inilah cara mereka. Mereka lebih suka kerja senang, cakap banyak, tapi nothing. Tak ada apa. Jadi bukti yang ada hari ini jelas, apabila partition pengampunan diraja kepada Datuk Seri Najib ini dilihat masih belum mencapai angka 10,000 tanda tangan. Mana pergi? Itu yang saya kata. Mana pemuda-pemuda UMNO? Mana Presiden UMNO? Mana Lobakmennya? Tak ada. Jadi jelas di sini rakyat tu lebih tahu, dan petition yang dibuat itu jelas, itu bukan menipu. Itu adalah yang betul dibuat oleh laman web itu, yang mana tidak mendapat sokongan. Jadi itulah hakikatnya. Jadi kita lihat, kita nilai, inilah zaman dunia moden hari ini. Jadi jadilah sebagai seorang pemimpin yang ada integriti. Kalau kita membohong, rakyat akan tahu juga akhirnya. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.